wasallam, taqiul ard afladh kabidiha amsal al-ustuwani min az-zahab wal fiddah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimuntahkan oleh bumi, akan dikeluarkan oleh bumi bongkah-bongkah yang amat besar daripada hati bumi, yakni daripada tengah-tengah bumi dan dalam bumi, akan dimuntahkan sebesar-besar tiang, sebatang-batang tiang daripada emas dan perak. Yang ini pun belum berlaku. Tuan-tuan boleh bayang tak sebesar tiang tu emas dan perak? Siapa nak ambil? Siapa curi, potong tangan. Pencuri pun tak kebulok dah pada emas tu. Dia kata kalau aku nak curi ni sampai tangan aku kena potong, tak payahlah. Akhirnya tak ada siapa lagi mencuri di zaman itu, sebab emas dan perak sudah terlalu banyak. Orang tidak lagi mengambil emas dan perak dan tak dipedulikan, ditinggalkan merata-rata tepi jalan. Itu tanda kiamat yang besar yang belum berlaku kepada kita. Dan tanda kiamat yang terakhir, masalah 170. Orang hina dina jadi kaya dan jadi bertuah. Yang ni tak tahu dah tuan-tuan berlaku ke tidak. Kita baca tengok huraian dia. Ini satu lagi tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang akan datang, iaitu menjadi kaya dan bersenangan dalam dunia orang yang asalnya tidak baik, orang miskin, sekarang jadi kaya raya. Orang yang kutu dan hina dina jadi kaya raya. Yang berasal daripada anak baik dan berbangsa turun menurun menjadi hina dina dan kutu-kutu pekan serta cukup fakir dan miskin. Sebaliknya, orang yang baik-baik jadi kutu pekan, jadi hina dina dan semakin. Orang yang asalnya teruk jadi kaya, orang yang asalnya kaya jadi teruk. Dah berlaku belum? Hadisnya begini. An Huzaifah bin Al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luka ibnu Luka. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut bahasa orang utara, dipanggil kokak. Ni kokak punya orang. Kokak ni kira teruk lah. Arab sebut Luka bin Luka. Kira memang teruk lah, kata Rasulullah daripada Huzaifah Al-Yaman, telah bersabda Nabi, tidaklah berdiri kiamat hingga jadi yang paling bertuah manusia di dunia kutu anak kutu. Kutu pekan bin anak kutu pekan. Itulah yang jadi kaya. Cuba tuan-tuan tengoklah kan. Tengoklah manusia hak kaya-kaya kan. Asal-asalnya siapa? Tuan-tuan tengok baru ni dikeluarkan manusia-manusia paling kaya di negara antah berantah. Baru ni dikeluarkan 2-3 hari lepas keluar kot. Cuba tuan-tuan tengok daripada hak nombor 1, hak nombor 10. Asal depa tu siapa? Asal man ni rambut botak depan ni, lepas tu tocang belakang, duk kerja lombong. Jadi kuli lombong lah, jadi apa? Cuba tuan-tuan tengok hak kaya-kaya tu. Asal main degree antah berantah tu, main buat ladang getah dengan buat rel kereta api, main cawat berkelip badan. Lah jadi apa? Ni hak Nabi sebut dalam hadis ni. Dia kata apa? Maka pada masa ini telah zahir yang demikian, iaitu orang yang asalnya turun temurun berharta serta kaya raya. Tu siapa? Siapa? Tak tahu. Antah berantah mana tak tahu. Dulu kita tuan tanah, nama pun tuan tanah Kedawung. Tuan tanah, kaya raya dulu. Dan kaya raya, berbangsa anak baik-baik. Tiba-tiba sekarang jadi papa dan miskin. Dulu kita paling kaya lah. Yang paling banyak kena buang kerja kerana kemelesetan ekonomi siapa? Yang duk kerja jadi hamba mereka siapa? Nabi sebut dah. Dia kata seolah-olahnya dia berasal daripada orang hina dan orang-orang kutu pekan atau orang-orang hina kampung.
Padahal kita tuan tanah ni. Tanah bukit kita punya, tanah bendang kita punya, tanah ni kita punya. Tok nenek kita semua kaya-kaya. Tapi apa yang jadi kepada pewaris tok nenek tadi? Tuan-tuan pergi ke tandas awam, siapa duk cuci jamban? Tuan-tuan pergi tengok pada orang yang duk sedut taik, siapa yang duk sedut taik? Tuan-tuan pergi tengok hak duk jaga tiap-tiap malam tak tidok-tidok tu siapa? Jagalah. Cuba kita fikir tengok. Ni hak Nabi sebut ni dia jadi. Padahal kita ni tuan. Asal kita tuan, tanah ni kita punya. Sekarang kita jadi hamba mereka. Dulu mereka mai, mereka hamba kita. Lah kita hamba mereka. Dan orang-orang yang berasal turun-temurun hamba sahaya, orang dan kuli serta pakir miskin, tidak mempunyai bangsa anak yang baik-baik, tiba-tiba sekarang pula menjadi pemimpin orang. Tu yang saya malas baca. Lagi tuan-tuan marah saya pula. Tu nak kena siapa pula tu. Betul tuan-tuan, ni hadis Nabi. Mereka pula jadi pemimpin kita. Tak kira lah belah mana pun. Belah sana pun mereka pemimpin kita, belah kita pun mereka pemimpin kita. Ini saya kata sebuah salah nak cakap. Saya bercakap ni mimman da'a ilallah. Saya bercakap ni atas dasar Allah, atas dasar hukum. Tapi orang kita salah faham. Tengok dia nak kena, dia nak kata kita lah. Bukan nak kata kat kita. Kita kenalah terima hakikat. Kalau benda tu kena batang hidung kita, kita kena terima hakikat. Perbetulkan balik benda itu. Depa ni bila kapiak, tak tahu agama apa, tak tahu apa, bila depa buat benda tak elok, kesannya pada kita balik yang nak pada Islam. Depa peduli apa dengan berzina, peduli apa dengan minum arak, depa kapiak. Tapi dengan sebab kita baik dengan depa, kesannya pada kita. Kita nak Islam, kita nak perjuangkan keadilan, kita nak perjuangkan kebaikan, keadilan Islam. Tapi dengan sebab dengan depa ni yang tak ada kenal agama ni, depa buat benda tak elok, tempiah pada kita, orang yang dah benci pada kita, tibai kita pula, kita nak jawab pun payah. Yang ni yang berhati-hati. Dulu lagi saya dah sebut, berhati-hati di jalan raya. Tapi orang marah saya, ustaz ni belah mana? Saya kata saya belah Islam. Tapi ustaz bercakap macam tak sokong kami. Saya cakap kalau tak kena tu namanya nasihat. Berhati-hati. Ni dialah jadi sekarang ni. Benda ni kan jadi isu berpanjangan. Depa tu asal siapa? Sekarang dah jadi pemimpin orang. Dan jadi ketua dan penganjur pula. Asalnya datang selai sepinggang, naik tongkang. Dan menjadi kaya raya dan mulia bermegah ke sana kemari di dalam bersedak-sedak nikmat dunia. Saya nak baca ni pun saya takut. Dan setengahnya asal kafir Cina sengkek atau Hindu paria yang makan bewak. Saya nak baca pun saya takut, tapi kena baca juga lah. Asalnya dia kata kafir Cina sengkek, Hindu paria yang makan bewak, ialah pula yang sekarang ni tinggi nama dan buat menyambung dalam dunia dan bermegah-megah bersedak dalam nikmat senang dan kaya dunia dalam tangan mereka. Itulah tanda-tanda kiamat. Hadis ini ialah hadis hasan lagi gharib. Tuan-tuan nak setuju tak setuju, ni hadis Rasulullah. Itulah tanda kiamat. Asal depa jadi apa? Lah depa tuan kita. Mewah jalan ke sana kemari, bangga. Nak cakap apa pun boleh dah. Nak kata apa pun tak apa dah. Depa dah jadi ketua kita. Kita pula kena taat dengan depa. Tu heran. Kata Rasulullah, itu tanda kiamat. Kalau tuan-tuan tak setuju apa saya cakap ni, jangan marah saya, pergi marah Rasulullah. Ni hadis Rasulullah. Saya tak tokok, saya tak tambah pun, saya baca hak dia tulis. Boleh? Macam tak setuju je. Baik, habis tanda-tanda kiamat. Kita akan baca pula tanda kiamat pada bulan akan datang, insya-Allah. Tanda-tanda mustahak turun bala. Hapus rupa asal dan mustahak ditelan bumi atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sahabat yang duduk di Israel, belajar di Israel. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya belajar tentang beberapa perkara di negara Israel. Dan dia ni bukan orang Malaysia. Dia bukan orang Malaysia.
Dia orang luar pada Malaysia. Dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, kalau ustaz pergi tengok perempuan-perempuan Yahudi yang tua-tua bangka tu, bila muda-muda ni lawa ustaz, tapi bila mai tua-tua ni ustaz, misai pun ada. Perempuan tua-tua ni muka ni berbulu ni, tumbuh bulu ni. Saya nak tanya pada ustaz, yang ni ke yang Allah sebut dalam Quran, yang rupa mereka tu ditukar menjadi beruk, ataupun yang Allah sebut dalam Quran, kunu qiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina? Betul ustaz, mula-muda ni lawa, segak-segak, mai tua ni musai tumbuh perempuan-perempuan dia ni. Hak jantan tu memang ada misal. Ni hak cerita ni perempuan tua. Saya kata wallahu a'lam. Jadi insya-Allah saya akan cerita pengalaman saya dengan Yahudi, dengan cerita dia duduk di Israel ni besok pagi. Ya, apa yang dia belajar di Israel selama beberapa bulan, dia bawa mai cerita pada saya, dia minta saya sebarkan dalam kuliah tentang Yahudi ni, tentang Israel ni, apa yang dia buat, cara pendidikan mereka. Yang tu saya akan sentuh ijtimak pagi besok insya-Allah. Maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دستورنا القرآن وديننا الإسلام